Assalamualaikum. Hai kawan-kawan, jumpa lagi dengan Cik Shima. Kawan-kawan, tengok hari ni Acik buat puding caramel roti. Ni sekarang ni Acik tengah masalah ni. Puding dah siap cantik kukus. Nak salin ke pinggan lain, ke mangkuk lain. Agak masalah juga ni. Kita tengok ya. Oh. Sengit tak kuihnya. Okeylah kawan-kawan, nanti kita tengok macam mana kejadian puding caramel tu. Ni tadi Cik kukus, dah jadi cantik ni. Ni Cik teringat lagi dulu ni first time lah Cik rasa makan kuih ni. Terus buat belajar ni pada tahun 81 ke 82, Cik ingat lagi. Tapi dulu dia punya resipi agak lain sikit lah, lebih susah buatnya. Tapi cuma dia punya basic dia sama lah, buat caramel tu dia sama. Bahan lain tu agak lain nanti. Okey, sekarang kita tengok yang sekarang punya resipi dia agak lebih mudah. Kita gunakan roti dalam 6 keping, susu cair setengah tin, telur 4 biji dengan esen vanila untuk pewangi, susu pekat manis 3 sudu, gula pasir 3 sudu. Juga kita sediakan air 1 cawan setengah air dan setengah cawan air untuk kita cairkan caramel ni. Mula kita panaskan kuali, kita masukkan gula pasir ni, kita masakkan dia sangai sampai dia agak kekuningan dan mencair. Kita tambahkan air sedikit demi sedikit. Ni kalau buat caramel ni, kalau macam senang tapi ada masa tak jadi tau kita buat. Tiba-tiba entah apa salah teknik ya, tak jadi keras, jadi kristal lah. Tapi sebelum tu kita tuanglah air sedikit demi sedikit. Kalau ada kristal dia macam itu, dia akan mencair sampai dia berbuih macam ni, kira jadilah ni. Tapi warna dia jangan sampai coklat sangat, nanti pahit puding kita. Ni dah cantik lah, dia berbuih macam gini. Kita tutupkan api, kemudian kita tuangkan ke dalam mangkuk bekas yang kita nak kukus puding tu. Ni dia, kita tuang kat sini ni, ratakan. Biarkan dia sejuk, dia akan keras sendiri nanti. Okey, ratakan dia. Sementara tu bolehlah kita buat dia punya adunan pudingnya. Kita masukkan susu cair, selang-selilah dengan bahan-bahan lain. Kita masukkan roti, kemudian kita masukkan susu pekat manis, masukkan esen vanila, selang-seli macam tu. Kemudian kita masukkan telur sebiji demi sebiji. Kita campur semua, kemudian kita masukkan air dalam 1,5 cawan. Kemudian kita blend lah bahan-bahan ni, blend halus. Okey, dah siap macam ni. Kita bolehlah tapiskan masuk dalam bekas caramel tadi tu. Okey, dah siap ni. Kita akan tutup mangkuk ni dengan aluminium foil ataupun gunakan towel untuk mengelakkan daripada air kukusan tu menitik ke atas puding.
Pengukus kita dah siap panaskan. Okey, boleh kita masukkan mangkuk puding tadi. Kemudian kita tutup rapat dengan api sederhana. Kita kukus selama 40 minit. Lebih kurang antara 40 hingga 45 minit. Bolehlah kita tengok puding ni warna dia dah nampak macam bertukar kekuningan macam ni. Maknanya dah masak lah ni. Bolehlah kita angkat, sejukkan. Dah betul-betul sejuk nanti, lebih kurang lebih 3 jam barulah kita boleh salinkan ke mangkuk lain ataupun kita potong. Okey, ni dah sejuk, dah betul-betul sejuk ni nampaknya. Tapi dah sejuk dia jadi macam gini pula. Dia macam tepi dia longkah ke tepi. Okeylah, sekarang ni Acik nak salin kan. Tadi ni pulang tayang nak salin daripada bekas pengukus tadi ke dalam pinggan lain. Masalahnya Acik tak ada pinggan yang sepadan. Terkecil lah. Kemudian ini ada satu bekas ni bolehlah ni, cuma bekas ni agak tinggi. Tak boleh serkup masuk macam tu pun tak boleh. Dia akan tersangkut, kiri kanan dia ni tersangkut macam ni. Jadi tinggi pula. Tinggi, nanti Acik terbalikkan, puding tu akan jatuh ke dalam pinggan yang kita nak salin tu. Tapi tak apalah kan. Acik tengoklah, kalaupun dia pecah, buat janji boleh makan juga kalaupun puding ni pecah. Cuma tak cantik lah, tapi tak apalah. Janji dia sedap rasa dia kan. Okey, jom kita tengok cara-cara Acik menterbalikkan penuh perjuangan untuk terbalikkan puding ni, salin daripada mangkuk tadi ke ping yang agak lepeh ni, bekas yang lepeh sikit lah supaya senang nanti kita nak potong. Jom kita try 1, 2, 3. Wow. Sengit tak kuihnya? Okey, beautiful, jadi. Jadi pun kuihnya terbalik, tapi sangat tak apalah, nanti kita potong je. Begitulahnya kawan-kawan. Akhirnya jadi juga puding caramel ni Acik terbalikkan. Sebab kita kan nak terbalikkannya kena bekas yang betul-betul ngam sama rata kan. Jadi bila kita pusing itu dia akan elok terletak. Ini kalau dah mangkuknya sama-sama tinggi, memanglah dia jatuh juga, tapi nasib baik tak pecah. Cantik pun kuih Acik ni. Nantilah Acik potong kita rasa puding caramel ni yang lama dulu Acik belajar, tapi buat setahun tak sekali. Tak ada masa. Acik ni kalau bab kuih ni agak tak berapa nak penyabar sikit lah biar Acik masak daripada buat kuih. Kuih pun kadang-kadang ni sekarang dah macam-macam orang jual. Sedap juga kalau puding-puding agar-agar lengkung. Macam-macam ada kalau kat pasar malam. Lah ni PKP ni tak ada lah kan. Jadi teringin ni buatlah sendiri. Okey lah, menjadi juga ni yang buat puding caramel ni yang setahun tak sekali ni. Okey lah, alhamdulillah. Boleh tahanlah juga kejadiannya. Berkilat, licin, halus, bersinar. Okeylah, ni lah dulu kawan-kawan
Kalau ni Acik buat tak berapa manis tau. Dia punya ala-ala je, dia punya susu pekat dia ni semua Acik kurangkan. Itulah tadi Acik nak ceritakan kalau masa dulu tahun 80-an dulu pertama kali Acik belajar buat kuih ni. Caramel dia memang sama cara, tapi bahan dia tak ada letak roti. Kita ni je sekarang ubah suai kepada roti kan. Dulu dia akan gunakan banyak mahal belanjanya masa Acik belajar tu. Sebab tu Acik tak buat. Dah belajar tu memang tak buat lah. Lepas tu kan dah ada orang jual, kita beli je lah. Makan ni bukan nak banyak kan, dia kan agak manis sikit. Kalau dulu bahan dia, kalau susu tu 6 tin susu cair, susu cair 6 tin, susu pekat 2 tin, telur dia dalam lebih 10 biji, 12 biji kalau tak silap Acik. Lepas tu tapi dia tak guna roti, dia gunakan sedikit agar-agar dalam 200 gram gitulah. Tak banyak lah agar-agar untuk pekatkan dia kot. Lepas tu itulah dia masak, tapi punya yang agak jadi macam tak rajin nak buat tu, telur dia tu yang 12 biji tu kita kena pukul. Dulu kan pakai pemukul yang macam spring tu, mana ada mixer. Pukul lah sampai telur tu warna putih. Bayangkan tak ke macam kita buat baulu tu. Alah tu yang jadi tak sanggup nak buat tu. Sedap, memang sedap. Kira kuih dia tu macam, kalau masa tu kuih ni belajar tu kira dah moden lah kan, kuih yang terkini. Tapi bab nak memukul telurnya tu yang tak sanggup, sebab dia nak betul-betul naik sampai putih berbuih, barulah kata jadi. Kalau tak kuih tu tak jadi katanya kan. Jadi tak rajin lah nak buat. Jadi sekarang dia dah ubah suai, telur dia kurangkan, tapi dia orang gunakan roti kan. Tadi Acik guna roti, tak guna agar-agar. Telur pun tak adalah nak pukul macam lebih 1 jam ke 2 jam muka telur. Pakai blend je dah jadi. Tu yang sekarang ni, siapa-siapa kalau rasa teringin nak buat, terus buat je lah. Tak ada nak pukul telur, tak larat mengeluh. Okeylah kawan-kawan, ni lah ni Acik buat ni memang kurangkan manis ya. Ni lah rasanya lembut. Alhamdulillah lah Acik puas hati. Sebab selalu kalau beli roti selalu tak habis. Kita buat macam ni je, masuk dalam peti sejuk. Jadi licin, lembut, sejuk je masuk dalam tekak. Kalau cuaca panas ni memang sedap. Buatnya pun senang, tak lama. Okey kawan-kawan, terima kasih kawan-kawan sudah nonton hingga tamat. Yang like, yang komen, yang pertama kali menonton, pastikan jangan lupa subscribe dan tekan tombol loceng untuk mengikuti video Acik yang selanjutnya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.